Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak murid tingkatan 4, sesi 2021. Harapan cikgu semoga semua sihat, ceria dan sentiasa bersemangat walaupun kita semua sedang diuji dengan pandemik COVID-19 sekarang ni. Hari ini kamu semua akan bersama-sama dengan cikgu, iaitu Cikgu Rosliza binti Muhammad, guru bimbingan kaunseling anda dalam satu program iaitu program Transisi Minda Tingkatan 4 bersama-sama dengan cikgu dalam tajuk Pakej Mata Pelajaran KSSM Menengah Atas. Sebagai pengenalan, kita lihat dulu latar belakang pakej mata pelajaran KSSM bagi tahun 2021 ini. Yang pertama, dari segi pelaksanaan, pelajar tingkatan 4 tahun ini merupakan kohort kedua, yang mana pelajar tingkatan 5 tahun 2021 tahun ini merupakan kohort pertama yang melaksanakan pakej mata pelajaran KSSM ini. Yang kedua, kita boleh lihat punca kuasa. Ada 4 punca kuasa. Yang ketiga, siapakah yang terlibat dalam libat urus pakej mata pelajaran ini? Kita lihat apakah pakej mata pelajaran yang disediakan untuk anak-anak semua. Ada 2 pakej, iaitu pakej STEM dan juga pakej Sastra dan Kemanusiaan. Pakej STEM ada A, B dan juga C. Untuk STEM A, murid mengambil mata pelajaran, semua mata pelajaran sains tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Dan untuk STEM B, murid mengambil 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Untuk STEM C, murid mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi atau mana-mana 1 mata pelajaran MPV. Untuk pakej Sastra dan Kemanusiaan ataupun nama ringkasnya kita sebut SASKEM, murid mengambil gabungan mata pelajaran elektif yang terdiri daripada kumpulan bahasa, pengajian Islam, kemanusiaan dan sastra ikhtisas dan juga 1 mata pelajaran elektif STEM. Pakej ini mengandungi kumpulan mata pelajaran menengah atas yang terbahagi kepada 3, iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran elektif. Mata pelajaran teras ada 6 subjek, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral. Mata pelajaran wajib yang wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 4 iaitu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Untuk mata pelajaran elektif pula terbahagi kepada Bahasa, Pengajian Islam, Kemanusiaan dan Sastra Ikhtisas dan juga STEM. Untuk senarai kumpulan mata pelajaran elektif, kita ada 4 elektif bahasa, elektif pengajian Islam, elektif sastra ikhtisas dan juga kemanusiaan dan elektif STEM. Kalau anak-anak tengok semua elektif bahasa, ada daripada bahasa Cina sampai ke bahasa Arab tu, nombor 1 sampai nombor 11. Elektif pengajian Islam, ada pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, pendidikan syariah. Elektif sastra ikhtisas dan kemanusiaan, ada prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan. Sampailah nombor 11 tu, pengajian keusahawanan. Ini adalah elektif yang keempat, iaitu elektif STEM. Elektif STEM ada 3, mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan, mata pelajaran sains gunaan dan teknologi dan juga mata pelajaran vocational. Jadi kita boleh tengok di sini untuk mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan, apa subjek dia, fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Untuk mata pelajaran sains gunaan dan teknologi dan juga untuk mata pelajaran vocational. Ini merupakan pakej mata pelajaran tingkatan 4 yang disediakan di sekolah kita, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail II. Yang pertama, kita ada pakej STEM A. Pakej STEM A macam yang cikgu bagi tahu tadi, mengambil semua mata pelajaran sains tulen iaitu fizik, kimia dan biologi serta matematik tambahan. Untuk STEM A,
kelas 4 amanah akan mengambil pakej ini. Untuk pakej STEM B, murid mengambil 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau bukan elektif STEM. Untuk kelas 4 benar, murid di dalam kelas ini akan mengambil elektif matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, / prinsip perakaunan dan bahasa Cina. Okay, sekiranya pelajar mengambil subjek biologi, pelajar ini adalah pelajar pakej STEM A. Manakala pelajar yang mengambil subjek prinsip perakaunan, pelajar ini dikategorikan sebagai STEM B. Pelajar 4 cekal pula akan mengambil pakej SASCAM di mana elektif untuk kelas ini ialah prinsip perakaunan, matematik tambahan, geografi dan juga bahasa Cina. Seterusnya, pelajar 4 dedikasi mengambil elektif sains rumah tangga dan juga / dengan tasawur, pendidikan seni visual dan juga geografi dalam pakej SASCAM. Pelajar 4 ihsan juga dalam pakej SASCAM di mana anak-anak pelajar ini akan mengambil elektif subjek sains rumah tangga / dengan tasawur, pendidikan seni visual, geografi dan juga bahasa Cina. Kelas yang terakhir untuk pakej SASCAM iaitu kelas 4 gigih yang mengambil elektif pendidikan seni visual, geografi dan juga bahasa Cina. Semestinya pemilihan pakej ini merupakan kombinasi yang memberi nilai tambah kepada murid dan dibina berasaskan kepada keperluan murid untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi, juga mengambil kira keperluan badan profesional dan juga laluan bidang kerjaya yang diminati murid. Isu pengasingan murid berdasarkan aliran sastra maupun sains tidak timbul di sini kerana perbezaan murid adalah berdasarkan kepada mata pelajaran yang diambil seperti mana yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Murid boleh memilih mata pelajaran elektif mengikut minat dan juga kecenderungan. Begitu juga mengambil kira pencapaian murid di dalam peperiksaan akhir tahun tingkatan 2, peperiksaan TOV tingkatan 3, peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3, pentaksiran bilik darjah, ujian psikometrik dan juga penilaian profesional guru. Di samping itu, anak-anak pelajar boleh meminta khidmat nasihat daripada guru kaunseling dan juga guru-guru yang lain dalam membantu membuat pilihan mata pelajaran yang sesuai. Pihak sekolah juga telah diberi autonomi dalam menyediakan mata pelajaran pilihan dengan mengambil kira kemudahan sekolah dan ketersediaan guru option mata pelajaran. Kriteria pemilihan pakej terbahagi kepada 4. Yang pertama berdasarkan pencapaian peperiksaan akhir tahun tingkatan 2, peperiksaan TOV tingkatan 3 dan juga peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3. Yang kedua, dilihat daripada skor penilaian bilik darjah ataupun PBD. Skor band 6 merupakan band yang paling terbaik. Oleh itu, minimum band 4 diperlukan untuk sains dan matematik bagi kemasukan ke pakej STEM A dan STEM B. Kriteria yang ketiga iaitu pentaksiran psikometri dilihat daripada inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai. Yang keempat, dilihat daripada pertimbangan profesional guru terutamanya bagi kes-kes rayuan. Seterusnya, kecenderungan dan minat murid bagi pakej STEM dapat dilihat melalui inventory kecerdasan pelbagai yang telah dijawab oleh murid-murid sewaktu di tingkatan 3. Potensi dalam bidang STEM dapat dilihat melalui konstrak yang tinggi daripada konstrak logik matematik, visual ruang dan juga naturalist. Kecenderungan dan minat murid bagi pakej STEM ini juga dapat dilihat melalui ujian minat kerjaya iaitu ujian psikometrik yang kedua. Pelajar yang mendapat skor yang tinggi bagi konstrak investigatif, realistik dan juga konvensional dilihat mempunyai kecenderungan untuk pakej STEM.
Pemilihan pakej yang telah dibuat ini mempunyai kaitan langsung dengan hala tuju murid untuk menyambung pengajian selepas SPM nanti. Carta ini menunjukkan haluan hala tuju yang boleh dipilih oleh murid untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi berdasarkan minat dan juga pencapaian murid. Seterusnya, kita lihat pakej mata pelajaran dan juga laluan kebolehpasaran untuk STEM A. Pakej ini memberi peluang kepada murid yang berminat dan juga layak untuk menyambung pelajaran di semua peringkat program asasi, IPG, matrikulasi, diploma tingkatan 6 untuk menyambung pelajaran dalam bidang kerjaya seperti sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya. Seterusnya, bagi pakej STEM B, pakej ini memberi peluang kepada murid untuk menyambung pelajaran di semua peringkat program kecuali yang ada kaitan dengan sains hayat seperti program perubatan, farmasi dan lain-lain kerana murid di pakej STEM B ini tidak mengambil subjek biologi. Murid juga berpeluang untuk menyambung pengajian di dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi seperti kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, teknologi pembuatan dan juga. Seterusnya, bagi pakej SASCAM untuk kelas 4 cekang, pakej ini merupakan alternatif bagi murid yang pencapaiannya yang agak baik, sekurang-kurangnya mendapat band 3 bagi subjek sains dan band 4 bagi subjek matematik tetapi tidak berminat untuk ke pakej STEM. Dan psikometriknya juga mempunyai kontrak yang tinggi daripada kod konvensional ataupun enterprising. Pelajar ini berpeluang untuk memohon ke matrikulasi sama ada perakaunan ataupun perakaunan profesional kerana mereka mengambil subjek matematik tambahan. Peluang untuk menyambung pengajian ke universiti dan kolej dalam bidang yang berkaitan dengan kewangan, perakaunan, pengurusan dan juga perniagaan. Seterusnya, untuk pakej SASCAM bagi kelas 4 dedikasi, 4 ihsan dan 4 gigih, murid-murid ini berpeluang untuk menyambung pelajaran dalam bidang seperti sastra dan juga bahasa, bidang penulisan, perundangan, kewartawanan, kesetiausahaan, sejarah, kesenian dan juga pelbagai bidang yang berkaitan. Berikut merupakan contoh-contoh syarat kelayakan yang boleh dipohon oleh murid-murid selepas SPM berdasarkan pakej mata pelajaran yang telah diambil seperti pakej STEM A, STEM B dan juga pakej SASCAM. Okay, anak-anak pelajar boleh lihat, boleh rujuk untuk dijadikan panduan syarat-syarat kelayakan ke universiti awam. Kesimpulannya, pakej mata pelajaran menengah atas yang dicadangkan ini adalah sejajar dengan aspirasi PPPM dan hasrat KPM dalam memastikan lebih ramai murid peringkat menengah atas dapat membuat pilihan pakej mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Sekian sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi. Semoga program hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum.